Ustaz Farid akan sampai dalam beberapa minit lagi insyaAllah. Beliau tersilap masjid pergi ke masjid yang di sekitar Gombak ni juga. Sampai-sampai dah ada ustaz kat sana. Patutnya di sinilah. Tak apalah tuan-tuan, kita tunggu sementara insyaAllah tuan-tuan pun nampaknya memang akan terus iktikaf sambil menunggu kehadiran ustaz yang akan menyampaikan kuliahnya insyaAllah. Jadi saya ambil kesempatan sebelum sampai Fadil Ustaz untuk menyampaikan kuliah tahun ini. InsyaAllah kita mengambil sedikit masa ini untuk sama-sama merenung beberapa aspek perkara yang berkaitan dengan Ramadan yang kita sedang berada dalamnya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dikasihi sidang jamaah, Tuan Nazir, Ahli Kuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan, para asatizah, jamaah yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita telah masuk ke hari yang ke-20 Ramadan pada tahun ini. Dan bukan kali pertama kita berada dalam bulan Ramadan. Saya sebutkan malam tadi dalam tazkirah. Dia bergantung kepada bagaimana perspektif kita sebagai seorang mukmin yang beriman dengan Ramadan dan juga dengan segala hukum yang Allah tetapkan ini. Kerana Ramadan dan puasa ini dia datang dalam Al-Quran. Kalau kita masih ingat Dr. Ervino masa beliau menyampaikan ceramah di sini, beliau memetik ayat surah Al-Baqarah 183 yang selalu kita baca, 83 yang kita baca berkaitan dengan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Ya itu adalah seruan Allah. Nida, an-nida lil ba'id. Ya seruan, wahai orang-orang yang beriman. Ayyuha juga nida juga. Dua kali seruan. Ya ayyuhallazina amanu. Jadi Allah jemput, Allah panggil, Allah seru sama ada mereka yang jauh dan diseru juga mereka yang dekat dengan Allah. Semua orang yang jauh 11 bulan yang lepas mungkin tak pernah pegang Al-Quran, tak pernah sempat nak baca Al-Quran. 11 bulan. Bulan Ramadan, Alhamdulillah kita tahulah, bulan yang di mana syaitan dibelenggu. Dah tak ada lagi gangguan-gangguan, hasutan-hasutan yang sentiasa menghalang kita untuk buat kebaikan ni kerana ada hasutan, bisikan syaitan. Tapi bulan Ramadan ini kan dah dibelenggu, dah dirantai. Dirantai syaitan ini tuan-tuan, dirantai dengan erti kata sebenar. Syaitan ini dirantai secara metaforik, secara perlembangannya sahaja, metaforika sahaja, ataupun memang syaitan ini disebut syaitan, the shaitan are put in chains and shackle
in the real sense. The real sense tu maksudnya macam kita tengok banduan kena ikat, kena rantai, kena gari. Macam tu lah. Berdasarkan kepada banyak hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan syaitan itu memang dirantai dalam erti kata yang sebenar, yang menyebabkan dia tak boleh dah untuk mengganggu anak Adam. Kerana itulah kita tengok bulan Ramadan, kita sendiri rasalah tuan-tuan, tak ada saya rasa bulan-bulan lain kita sanggup pegang Quran, bawa ke mana-mana, baca Quran dalam kedai makan sambil tunggu order. Kalau bulan bukan Ramadan ni, satunya kita pun rasa macam nak menunjuk-nunjuk pula baca Quran. Tapi bulan Ramadan ni, dia ada satu kekuatan. Kita tak ada rasa, biarlah orang nak kata apa pun. Biarlah orang nak kata apa pun. Tapi itulah cara kita melayani tetamu. Yang macam saya sebut malam tadi, saya ulang sekali lagi lah, mungkin tuan-tuan ada yang dengar. Bagaimana tetamu ini, dia ada dua perspektif. Ramadan ini sama ada kita masuk dalam bulan Ramadan. Sebab ni Allah kan jemput, wahai orang-orang yang jauh, yang tak pernah datang masjid, yang tak pernah baca Quran, yang tak pernah bangun qiyam, yang jauh daripada Allah, tak pernah zikir. Dan orang yang memang dekat dan memang selalu jamaah yang datang istiqamah, beramal, baca Quran, bersedekah. Semuanya ini orang yang selama ini jauh 11 bulan, sama ada orang yang memang dekat dengan Allah selagi mana dia membawa title orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Yang jauh pun marilah datang. Sebab itu 11 bulan, kalau alang-alang kita tak pernah baca Quran, tak pernah dah lama sangat, kadang-kadang boleh lupa. Kat mana kita berhenti dulu? Mungkin tuan-tuan kalau ada Quran sendiri boleh tanda kat mana kita berhenti. 11 bulan tak ada Subhanal Malikil Ma'bud. Kita sekarang ni tarawih dah tak ada tuan-tuan. Tarawih kita nak cepat, nak habiskan satu juzuk setiap malam. Kalau tuan-tuan perasan, kita dah tak ada macam zaman-zaman sebelum ni. Setiap kali kita berhenti 2 rakaat, akan ada selawat. Panjang selawatnya. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Subhanal Malikil Ma'bud. Subhanal Malikil Mawjud. Oleh sebab 11 bulan ni, 11 bulan tahun lepas ni ada selawat ni. Sampai Ramadan yang kali ni, oleh kerana dah lupa bila-bila Subhanal Malikil Ma'bud, ada jemaah yang tersasul jawab Subhanal Malikil Maut. Subhanal Malikil Maut. Sebab dah 11 bulan. Jadi 11 bulan lama dah kita tinggalkan. Jadi alhamdulillah Ramadan ini sama ada kita masuk ke dalamnya. Kita masuk ke dalam institusi. Kalau kita buat analoginya, Ramadan ni kan madrasah tuan-tuan, disebut selalu universiti. Madrasah. JK tolong maklumkan kalau Ustaz sampai, saya ni sekadar mengisi masa sebelum Ustaz sampai. Minta maklumkan Dr. Muhammad kalau Ustaz dah sampai. Jadi Ramadan ini institusi yang kita masuk ke dalamnya, yang mana saya sebut dengan pelajar-pelajar saya di UAE, tazkirah kepada rakan-rakan di pejabat dan student. Dia kata kita ni Ramadan ni tak ada beza dah, lecturer dengan student, kita semua ni masuk secara rela, secara pilihan kita, dapat offer, semua orang dapat offer masuk ke dalam institusi pendidikan berterusan yang modulnya Allah design untuk semua orang sama. Semester pertama 10 hari yang pertama, semester kedua, semester ketiga, ada 3 semester. Semua orang akan sama mengikuti ataupun menghadiri modul yang telah ditetapkan sampailah
kepada semester ketiga di mana ada satu peperiksaan besar yang berbeza dengan di universiti. Peperiksaan ni tuan-tuan, final examination ni, dia punya date of the exam tu dah diletakkan awal-awal lagi, semua dah tahu. Ini tarikh ni akan bermula, ada revision week, kemudian akan bermulalah peperiksaan akhir. Tarikh tahu. Kita kena attend kuliah, attend tutorial, buat assignment, buat presentation, semuanya ada continuous assessment. 60 markah, ni biasa tuan-tuan, 60 markah ni sekarang ni dekat universiti saya rasa semua dah 60 markah. Carry marks, dia panggil carry marks. 40 marks untuk final exam. Kalau dulu terbalik, kalau dulu 40 sahaja assessment, 60 final exam. Jadi advantage kepada student lah sekarang. Kalau dah carry mark kadang-kadang advantage, kadang-kadang disadvantage. Disadvantage kerana dia rasa 60 markah tu dia boleh dapat senang-senang dalam around 40, 45 ataupun dia target dapat 50 lah kata out of 60. Final exam tuan-tuan, final exam nanti mereka buat cincai-cincai dah. Dia kata kalau carry mark dah 45, kalau nak dapat C, markah lulus 50, 15 markah je. Kan? 15 markah. Tak banyak dah 15 markah tu, padahal 40 tu patutnya boleh skor. Tapi oleh kerana dia tahu yang penting dia nak lulus. Ini beza best student dengan student yang dia rasa lulus pun dah cukup, C plus dah cukup lah. Berbeza dengan student yang betul-betul nak dapatkan Dean's List, nak dapatkan result yang bagus ini, carry marks dia akan target 50 ke atas. Final exam 30 ke atas, dapat 80 dah dapat A. Ramadan ini pun macam tu tuan-tuan. Sebenarnya bila disebut dalam hadis, disebutkan as-siyamu li. Allah kata, as-siyam, ni hadis qudsi, as-siyamu li. Allah kata, puasa itu untuk aku. Wa ana ajzi bih. Wa ana ajzi bih. Dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya, pahalanya, ganjarannya itu. Ibaratnya tuan-tuan, ibaratnya kita yang belajar 3 tahun, 4 tahun, tuan-tuan akan tunggu, sahabat-sahabat, adik-adik, pelajar kalau ada, kita akan tunggu waktu convocation day. Convocation ceremony ni, majlis convocation ini adalah majlis yang semua pelajar-pelajar tunggu untuk dapat scroll. Itulah ibaratnya bila Allah kata fa innas siyamu li. Segala kebaikan yang lain, sedekah, sembahyang, baca Quran, tolong orang, bagi orang makan, semua itu dalam hadis qudsi ini menyebutkan segala perbuatan anak Adam ini akan diberikan pahala 10 kali ganda. Al-hasanatu bi'ashri amsalihah. Satu kebaikan itu Allah dah ada formulanya, digandakan dengan 10 ila 700 dha'fin. 10 tu minimum tuan-tuan, 10 tu minimum. Digandakan 10 sampailah 700. 700. Harap-harap Ustaz dah sampai lah. Dato' Muhammad, kalau Ustaz sampai tolong bagi tahu lah. Nanti Ustaz ingat, dah ada Ustaz lain pula ni. Salah masjid lagi ke? Kalau nak dapat 4 flat continuous assessment kita tuan-tuan, carry mark ni. Carry mark yang tuan-tuan bawa sekarang ni masuk ke fasa terakhir semester ketiga. Tuan-tuan tahulah assignment tuan-tuan buat macam mana. Kita buat assignment cincai-cincai saja ke? Kita jadi sleeping partner kepada kawan kita, grup kita ke?
kita punya midterm test kita jawab macam mana. Itulah nanti yang kita kumpul, yang kita bawa, yang kita tak tahu sebenarnya. Puasa ni Allah kata, wa ana ajzi bi, aku sendiri akan berikan pahalanya. Dia tak termasuk dalam kategori sab'umi'ah, 10 ke 700 kali ganda. Maksudnya, puasa ini pahalanya tentulah lebih jauh besar daripada amalan-amalan yang lain. Dan kita tak tahu macam mana cara pengukuran diukur pahala itu, dan nanti kita ni dapat first class ke second class apa, second class lower ataupun third class. Exactly itulah nanti yang kita akan dapat. Grading system itu nanti dia berdasarkan kepada, kalau dalam company, tuan-tuan yang kerja dengan corporate biasa dapat bonus. Macam mana company nak bayar bonus kita, tuan-tuan? Dia ada sistem dia panggil performance base, kan? Performance base, tengok ada orang dapat 3 bulan, ada orang dapat 4 bulan, ada yang dapat 1 bulan. Semua ditentukan daripada performance kita. Kita jawab sendirilah, tuan-tuan. Kita sendiri sahaja yang tahu performance kita bulan Ramadan tahun ini ni macam mana setakat ni. Puasa, insya-Allah A+. Puasa belaka. Masa puasa, dalam masa kita puasa tu ada tak kita membawang? Ibu-ibu mungkin ramailah membawang di dapur lah. Membawang di dapur sebab nak masak. Pahala dah tu, banyak tu. Semua itu dikira Allah. Dikira. Kualiti puasa dari sudut menjaga. Sebab itu kita doa, ya Allah, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa a'inna fihi ala siyam. Bantulah ya Allah untuk aku berpuasa. Bantu untuk berpuasa tu kita tak ada masalah nak berpuasa, sebenarnya bukanlah berat, dan kita boleh melalui puasa ini. Dia punya tahap kesusahannya itu bukanlah seperti berjihad di jalan Allah, mengangkat senjata, berperang dengan musuh, tak sampai ke tahap itu. Kita masih boleh menjalani ibadah puasa, walaupun kadang-kadang kita tak sahur pun kita okey je, tapi lembik sikit lah. Kan? Wa inna fihi ala siyam, bantulah kami ya Allah untuk kami berpuasa. Tentulah puasa yang kita nak jalankan ini mengikut Imam Al-Ghazali ada kategorinya. Puasa-puasa kita ni pun ada kategori. Puasa yang dipanggil puasa orang-orang yang awam, puasa yang khusus, dan ada puasa khawas. Ada 3 kategori. Ada orang yang puasanya itu kita mungkin tak sampai tahap puasa para Nabi dan Rasul. Ini memang mungkin kita manusia bahasa tak sampailah, tuan-tuan. Yang langsung dalam sepanjang ibadah puasa ini tidak pernah memikirkan perkara-perkara selain daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin dengan tugasan-tugasan harian, kadang-kadang lepas sahur, tengah sahur, sambil-sambil sahur dah tanya dah orang rumah, kita nak buka apa esok ni? 12 jam lagi, tuan-tuan, dah tanya dah nak buka apa. Kita memang fikir nak makan, fikir nak buka, dan segala-gala macam bentuk gangguan-gangguan yang boleh mencacatkan pahala puasa. Puasa kita memang confirm tak batal. Kita tak makan, kita tak minum, kita tak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa, maksudnya lulus. Puasa kita lulus. Tetapi yang mungkin boleh mengurangkan pahala ataupun membatalkan pahala puasa kita. Puasa tak batal. Fikiran-fikiran buruk, percakapan-percakapan buruk, kadang-kadang menulis di mana-mana media sosial perkataan yang boleh menyakitkan hati orang lain, bercakap dengan perkataan yang mengguris hati orang lain, mengumpat, membawang dan sebagainya, itu akan mengurangkan pahala. Bergaduh, apatah lagi bergaduh. Sebab itulah hadis Nabi mengingatkan dalam bulan puasa ni, tinggalkanlah perkara-perkara yang mencela, menghina, berkata keji. Bila ada orang nak ajak bergaduh, maka katakanlah kepadanya, inni shaimun. 2 kali, inni shaimun. Aku ini sedang berpuasa. Jadi kita mohon Allah, memang kena minta bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Macam saya sebut dalam tazkirah saya itu,
Ramadan ni kita kena masuk dengan satu mindset yang mesti ada perasaan al-khawf ar-raja. Kena ada. Kita jangan terlalu overconfidence. Overconfidence maksudnya kita memanglah mengharapkan ar-raja, kita mengharapkan yang kita buat puasa, baca Quran, bagi orang makan, buka puasa ni, semua pahala tu kita kumpul. Banyak dah pahala kita ni, dah confirm ni akan masuk syurga. Lalu menyebabkan kita mula pandang pada orang lain dengan pandangan yang tak baik. Bersangka buruk, bercakap buruk. Kita rasa kita dah baca Quran 30 juzuk dah. Kita dah bangun qiyam dah. Kita dah infak untuk orang buka puasa dah. Jadi kita nak bercakap, bermuamalah dengan cara yang tidak baik pun kita rasa okey sebab kita dah 30 juzuk kot baca Quran. Takkan tak masuk syurga. Tetapi kena ada perasaan khauf. Khauf dengan maksud kita bimbang-bimbang. Yang kita buat ini tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kita paling takut. Kena ada khaufan wa tama'a. Saya ingat Dr. Sofi sebut tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'u rabbahum khaufan wa tama'a. Ada perasaan khauf, takut Allah tak terima, takut Allah tolak doa kita, dan dalam masa yang sama kena ada perasaan tama', perasaan eager, perasaan mahukan kebaikan, pahala berganda yang kita kumpul-kumpul ni, kita memang nak agar Allah terima. Dan kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala agar jaga ibadah puasa kita ini agar sekurang-kurangnya kalau tidak pun dapat menyamai puasa para nabi dan rasul, tetapi paling tidak janganlah puasa orang awam. Puasa orang awam ni tuan-tuan, dia tak makan tak minum itu je. Puasalah, dia tak makan tak minum, tak batal puasa dia, maknanya puasa dia lulus. Tetapi macam kita sebut tadilah, dia tidak menjaga pandangannya, dia tidak menjaga pendengarannya. Saya sebut malam tadi dalam tazkirah saya, pendengaran dalam khutbah Jumaat baru-baru ini disebutkan bulan Ramadan ni sepenuh nuzul Quran. Ni Ramadan nuzul Quran. Bulan yang disebut di dalam Al-Quran, 12 bulan lagi dalam Al-Quran ada inna indallahi, ada 12 bulan. Iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Ada 12 bulan. Tetapi bulan yang disebut bulan Ramadan. Semua tuan-tuan tahu. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan yang diturunkan dalamnya Al-Quran. Yang kita telah sambut baru-baru ni, alhamdulillah kita buat tadarus dan khatam perdana. Tuan-tuan semua masing-masing ada kumpulan tadarus, ada yang baca sendiri secara tilawah. Dan juga untuk kita menyambut tetamu. Tadi kita ambil perspektif tuan-tuan, Ramadan ini kita sebagai pelajar, kita mendaftar, kita diberikan offer letter untuk mendaftar dalam satu madrasah yang semua orang masuk, entry requirement dia akil balik. Syarat kelayakan nak masuk ke institusi Ramadan ni, dia tak ada SPM ke, tak ada STAM ke, tak ada. Siapa-siapa boleh masuk, bagaimana dia itu Muslim. Masuk. Dan kita ada assessment, kita ada final exam, cuma final exam, tarikh kita tak tahu. Satu malam yang ditunggu-tunggu untuk mendapatkan markah tertinggi 1000 bulan. Kalau kita dapat complete package ni tuan-tuan, kita akan lahir sebagai graduan terbaik yang akan mendapat anugerah diraja. Biasa kalau ke universiti ni best student, best among the best, dia akan dipilih untuk mendapat anugerah diraja. Dan inilah yang kita akan dapat. Kita tengah kumpul carry mark ni, assessment kita ni sedang dikumpul. Yang kita buat ni tuan-tuan dikira. Ustaz Nazmi baru ni kan, masa dia ceramah, Ustaz Nazmi Karim,
Dia kata kita baca Quran ini bukan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif harfun, lam harfin, mim harfin. Maknanya satu huruf 10. Kalau alif lam mim ada 3 huruf, maknanya 30. Masalahnya kita tak nampak. Dia kata kalaulah takdirnya kita baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, Kaf ha ya ain sad, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Keluar notification dekat handphone, dia kata ting 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 ting, RM50. Dah 50 dan 5 huruf masuk RM50. Baca lagi masuk RM100. Ting ting ting, masuk notification dalam akaun kita. Ustaz kata apa? Ustaz Nazmi kata hampa tak balik. Alhamdulillah. Tafadhal Ustaz. Ana ni mengisi masa untuk memberikan ruang untuk Ustaz sampai. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nama mula jazakallah khairan katsira pada doktor sementara menggantikan. Hari ini dalam sejarah ni kuliah subuh maraton. Ni siri kedua. Masya-Allah. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Itulah perancangan Allah. Nak kait tegur dengan tajuk ini secara tidak langsung bil amali. Bil ahwal, dengan keadaan Allah terus mengajar tentang satu keadaan yang mana kalau kaitkan dengan patut tajuk yang nak dibincang itu adalah hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan yang mana sebelum nak bincang pada hakikat, kita akan bertemu dengan syariat kehidupan. Dia tak ada terus ke hakikat tu. Dia mesti melalui jalan, iaitu syariat. Maka syariat kehidupan manusia ini kita nampak kita yang bergerak, kita yang mengatur, kita yang berfikir, semua kita. Kita yang makan, kita yang minum, semua kita. Tapi hakikatnya tidak, Mas Kian. Di sini hakikat ni, iaitu sebenarnya. Perkara yang sebenar sebagai contoh kalau kita kaitkan dengan syariat kehidupan kita, makan dan minum. Syariat. Kita nak makan, kita nak minum. Tapi hakikatnya yang menentukan makan minum bukan kita. Walaupun Allah berikan kita kudrat gitu. Kudratlah. Kita ada keinginan. Allah beri kita ta'malun, perbuatan. Allah ciptakan perbuatan untuk kita melakukan. Syariat kita nampak begitu. Namun hakikatnya innallaha ala kulli syai'in qadir.
Allah mengatasi, menguasai, mengatur urus seluruhnya sejak azali lagi. Maka barang siapa yang berjaya menyatukan, ini kata tauhid, menyatukan, mengesakan, ya muta'ala binafsi, yakni menyatukan bahawasanya hanya sahaja Allah SWT yang bersifat berdiri sendiri mengatur kita semua. Ni bukan kita yang mengatur sambil tu Allah bantu tak. Ataupun aturan Allah sambil tu kita bantu. Lagi tidak. Ni 100% Allah SWT mentadbir urus kita. Maka di situlah kita melihat af'alul ibad. Ini perbuatan hamba. Tu kena sentiasa tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ adalah perbincangan takdir. Di situlah ada perbincangan takdir. Allah mentakdirkan pada hamba-hambanya itu dan dua keadaan, yakni yang dinamakan ujian, kullu nafsin za'iqatul maut, yang surah Al-Anbiya ayat 35. Walanabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti mati dan kami akan menguji. Jadi kalau kait dengan kehidupan, ujian semua. Kehidupan semua ujian. Di dalam ujian ada tajuk yang dinamakan baik dan buruk yang Allah nyatakan sebagai fitnah. Fitnah ni yakni cobaan ke atas kita melalui ujian yang kita lalui dalam kehidupan. Adakah kita nak berbalik kepada Allah? Adakah kita nak berbalik kepada Allah? Maka di sini berbalik kepada tadi, adakah perbuatan yang kita lakukan hari ini sinkronis? Bahasa Jawa tu sinkronis. Mentauhidkan kehidupan. Adakah kita lakukan hari ini? Kita synckan, kita kaitkan, kita satukan dengan ingat kembali bahawa adakah kita merasai kita ini dikuasai oleh Allah? Ataupun aku berkuasa? Aku berkuasa maksudnya kita ada sifat keakuan yang membawa kepada nafsu lah. Keakuan nafsu yang seakan-akan hidup ni ikut suka. Agak-agak rajin buat, agak-agak malas tinggal. Agak-agak suka buat, agak-agak tak suka tinggal. Allah uji benda yang kita tak suka. Macam contoh, saya lah yang tahu perasaan nak datang sini tadi. Memang tak suka lah. Kadang-kadang berdebur-debur macam mana. Nak menyalahkan keadaan. Tak boleh nak menyalahkan, salahkan diri lah tentu. Tapi salahkan diri sangat sampai kita tak mampu bertindak pun tak boleh. Kadang ada orang menyalahkan diri sampai give up dia. Ataupun saling salah menyalah. Ustaz ni tak baca ke? Tak, contoh kan. Tapi nak jadi cerita, muka doktor dengan AJK yang saya duk silap tu, lebih kurang sama tu. Itu yang pertama tu. Yang pertama kekeliruan tu laku. Dari terus tengok, ni hati-hati ni. Ni kata kadang-kadang kita bersyariat tetapi tak sampai ke matlamat. Syariat kita nak buat tapi matlamat tak sampai. Fikiran ke lain. Rasa macam sampai. Tengok apa tempat lain pula kan. Contoh kan. Yang masalahnya kita dah duduk depan dah tadi. Nampak ada seorang ustaz lagi tu kan. Alhamdulillah AJK tu memberanikan ustaz. Ustaz bukan kat sini. Ya ke? Tengok balik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz tu dah redha dah. Tak apa ustaz. Teruskan. Tak apa. Takdirnya bukan di sini. Tengok. Kalau kita kata mustahil lah. Ni barang. Kalau mengaji bab tauhid. Lalu kita kata mustahil. Mustahil tu bukan berbicara soal barang mungkin yang jadi boleh tidak. Barang dunia. Mustahil nak sampai. Mustahil jemaah ada balik ke. Mustahil doktor ada gantikan. Dia tidak berlaku begitu. Barang kemungkinan boleh jadi sebaliknya. Dan alhamdulillah ajib Allah aturkan. Tengok. Ada doktor tolong cover. Jemaah masih tunggu. Ini bukan kehendak kita. Secara hakikat ni. Dia berlaku. Ianya tertulis di Lauhul Mahfuz. Tinggal lagi bagaimana kita nak melihat af'alullah itu. Perbuatan yang dinamakan kekuasaan tadi lah. Kudrahnya. Iradahnya. Kudrah mengadakan. Iradah menentukan, menguruskan apa yang nak diadakan. Nah, Ramadan mengajar kita untuk memantapkan kembali hakikat. Membawa pada makrifat yang membawa pada taqwa. Menjaga iman. Itu kata la'allakum tattaqun. Selama mana hari ini kita bersyariat dalam kehidupan. Bersyariat dalam agama. Yakni halal haram. Adakah membawa kepada hakikat yang membawa kepada kenal Allah? Sehingga kalau membawa kepada kenal Allah, datanglah rasa takut dalam hati. Memang kita ni tak terlepas pada dosa, tapi satu perkara yang tidak boleh hilangkan, ada rasa berdosa. Rasa bersalah.
Itu mesti kena ada dalam hati. Bagaimana nak rasa bersalah? Mesti kena Allah lah. Bersalah kita. Sebagai contoh, salahnya bagaimana? Banyak nikmat Allah bagi. Kita banyak amal bukan sebab amal banyak. Kita banyak beramal sebab nak menyatakan banyaknya nikmat Allah. Kita lihat bagaimana maja'a fi ibadatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab Syama'il Muhammadiyah. Buka-buka bab ibadat Nabi. Al-Imam Tirmizi meletakkan bab ibadat ni kita duk faham. Kita duk faham macam-macam lah kan. Ibadah kan besar, luas. Tapi tunggak kepada ibadah, solat. Nabi solat, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Ya Rasul, bukankah kau telah dijamin syurga, dosa tak ada, kenapa sabar bengkak-bengkak kaki? Kalau lah. Saya nak datang tadi ataupun bila-bila ke kan, tuan-tuan ke saya ke dapat WhatsApp. Tahniah, anda telah maksud dan dijamin syurga. Patah balik tuan-tuan rumah, dapat beramal lah kata. Dah dijamin. Tapi Nabi kata apa? Salahkah aku untuk menjadi hamba yang bersyukur? Nampak? Banyak amal bukan kita beramal banyak. Banyak amal nak nisbahkan nikmat Allah banyak. Nak membawa ingat kepada Allah. Barulah datang 10 akhir ke ataupun bila-bila kita beramal, kita rasa sebersalah. Kata. Nak beramal dengan rasa sebersalah. Itu tanda orang ingat Allah. Kerana pintu kepada membawa pada makrifat itu adalah khauf, takut. Takut bukan sekadar berbuat dosa, baru nak takut, tapi takut kerana kita mengenal Allah. Allah Maha Pengampun. Tapi mengenal kita bimbang-bimbang, tak sampai kepada maksud itu. Takut. Takut. Beramal kita takut. Ya Rabb. Sebersalah kita. Walaupun kita buat 1000 rakaat pun, 2000 rakaat pun, kita ambil kias nikmat setitis air susu ibu lah. Seorang anak nak membalas pun Nabi kata tak terbalas. Macam mana? Itu dinisbah dengan ibu, kalau dinisbah dengan Allah. Kita nak bagi mak, bagi nyawa lah, ibarat nyawa lah. Nabi kata apa? Tak terbalas. Nyawa, kalau tak kerana Allah takdirkan kamu lahir daripada rahim ibumu, kamu tak ada. Kamu bagi nyawa pun tak terbayar. Bayangkan sampai tahap itu. Agak-agak kalau dengar Allah, nah, itu dibandingkan. Barulah datang kita rasa tak berkira, kalau tak buat pun kita rasa bersalah. Memang kita pada ibadah makam sunat ni, kita takkanlah bawa sampai ke wajib. Sampai kata kamu ni, bila sunat kan, kadang-kadang ada orang macam tu. Dia angkat sunat ni sampai ke wajib jadinya. Kalau tak buat tu, dia hukum orang tu banyak dosa lah. Dia kata orang ni tak dipandang Allah. Kadang-kadang lebih sudu dari kuah pun ada. Dia tak tahu amalan orang tu lain, amalan yang lain pula. Kan? Dan satu riwayatnya Nabi kata mampu ada orang ni kalau masuk pintu ni ahli syurga. Tengok orang muda biasa. Sahabat pergi duduk rumah 3 hari. Tengok amalan. Tak ada satu amalan sunat dia buat, semuanya wajib je. Malam tak bangun. Tak ada apa. Jaga solat awal tu. Sahabat pelik. Apa amalan kamu sampai Nabi jamin syurga? Dia pun tak tahu. Dia terkejut. Ini mafhum hadis. Ini riwayat je. Maka di situ ditanya apa amalan kamu, dia pun tak tahu. Dia fikir-fikir, satu. Sangka baik dengan orang dan maafkan orang. Nampak amalan kan? Dia sangka baik dengan orang bermaksud dia husnuzon dengan Allah. Orang yang bersangka baik dengan orang, dia husnuzon dengan Allah. Bukan bersangka baik bermaksud kalau dia buat dosa, kita mengiyakan dosa, tidak. Bersangka baik bermaksud kalau dia buat dosa, sangka baik dia boleh berubah, Allah ampunkan dia. Itu sangka baik. Bukan kata dia buat dosa, tak apalah dosa. Itu bukan sangka baik. Itu perasaan baik. Tak apalah. Bila lagi, biarlah. Kita takkan pernah setuju dengan dosa. Tetapi kita takkan pernah bersangka buruk dengan pendosa. Saya masuk masjid berpakaian begini, berserban elok. Tiba ada orang di depan pintu sana dengan berpakaian mungkin tumpan camping buruk, kita pun pandang dia, ataupun bukan buruk lah, dengan berantai, dengan macam-macam. Kita duk pandang dia, jalan hati. Tengok, sampai nak masuk pintu masjid pun Allah tak izinkan. Dalam hati kita, sedap. Dia tengok kita, ya Allah, seronoknya kalau jadi macam dia. Aku teringin nak jadi macam dia, ya Rabb.
Kita tengok dia, nak masuk pintu masjid, pintu batu, itu pun tak sampai lagi. Na'udzubillah min zalik. Boy gitu. Tapi itu nama sangka buruk. Sangka buruk lah. Dosa memanglah, dosa kita takkan setuju lah. Tapi kita takkan bersangka buruk dengan pendosa. Kerana apa? Kerana Allah itu Maha Pengampun. Jadi kita tak tahu bila tahap dia Allah ampunkan. Kata guru saya, Tuan Guru Nizam, dalam bab tasawuf, mengajar tasawuf. Sahabat saya tanya, apa hukum berimamkan imam yang fasik? Memang alah kan. Tapi guru saya jawab apa? Kamu tahu bila dia taubat? Kalau kamu tak tahu, jangan kamu kata dia fasik. Diam terus. Mungkin nampak dia buat buruk, tapi nampak time bila dia istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Cukup dia istighfar dan dia wazam, aku tak nak patah balik. Tiba dia atas kelemahan diri dia patah balik. Kemudian setiap patah balik, lepas tu dia istighfar terus. Kita tak nampak perbuatan hati. Rojak dia, harap dia kepada Allah. Dan berazam dia tak nak. Memang dia dah terbuat perbuatan itu. Tapi dalam hati dia itu benar-benar berharap. Kemudian jatuh lagi dan harap lagi. Jatuh lagi dan harap lagi. Dan Allah kata jangan putus harap. Nampak? Nah begitu je maksudnya. Maka dalam perbandingan hakikat kehidupan ini sebenarnya kita nak melihat yang sebenarnya. Tabir urus hidup di sebalik tabir syariat hidup kita. Yang berfikir soal mengurus hidup. Mengurus duit, sehingga kan kadang-kadang sampai tahap duit tu dia katakan mengurus rezeki dia. Kalau dia tak kerja, tak cukup rezeki. Kalau dia tak usaha, tak dapat rezeki. Hakikatnya rezeki itu diatur urus, ditadbir urus oleh Allah SWT. Kita manusia hanya berusaha sahaja tanpa menentu dan mengurus rezeki kita. Ini hakikat tu. Syariat kita selari dengan hakikat, malah itulah akidah yang mesti benar, tepat dan jelas. Dan memang Allah uji dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Wa naqsin minal amwal, berkurang harta. Ini sekarang isu ekonomi makin lama ya, berkurang harta nampak bertambah duit nombor tapi berkurang nilai. Contoh kan. Kita pun pening, habislah rezeki tak cukup, ni nak ni siap buat lagu medsos ni kerja-kerja medsos ni. Satu panggilan haji, kedua lagu hari raya. Dia buat dengan gaji. Panggilan gaji, duk tiba lagi. Kita dengar panggilan haji, panggilan gaji kata. Nak bayar itu, ini, pening kepala lagi dia buat hayat dia. Macam dia buat, tak ada kerja ke mak. Dialah kita, adat kita risau lah sikit lah risau macam tak cukup ni. Tak cukup risau pada duit adat. Jangan sesekali tak risau tak cukup rezeki. Berapa ramai orang tersilap kat yang hakikat ni. Sehingga merosakkan syariat dia. Rosaklah syariat dia. Sehingga kalau dia gagal memahami hakikat rezeki itu tidak akan pernah habis, sentiasa ada dulu, kini dan selama-lamanya. Maka dia tidak akan rosakkan syariat dia dengan buat benda-benda yang haram. Takkan rosak. Dia takkan berbelah bagi nak datang solat, dia berfikir. Sekarang aku datang sekarang. Ini time Ramadan, time inilah orang ramai. Time maghrib, time itulah macam ini orang datang. Tak apalah bulan ni, biarlah. Tak apalah dia. Terpaksa menggugurkan syariat agama. Demi memenuhi syariat hidupnya yang salah pemahaman dia. Habis. Makin cari, makin tak cukup. Makin cari, makin tak cukup. Sebab cukup dia tidak letakkan pada yang benar. Cukup hasbi Allah. Cukup bagi Allah. Cukup aku. Dan Allah yang mencukupkan. Bukan kita. Dan setengah orang cakap, cukuplah. Cukuplah satu, tak payahlah dua. Yang faham. Cukuplah satu, tak payah dua. Itu bukan cara jawab. Cara jawab, Allah cukupkan saya yang satu. Allah yang cukupkan kita dengan yang satu ni.
Allah jaga pandangan kita, Allah lunak hati kita. Isteri pun sama, patut. Bukan cukuplah. Cukup tu jawab dengan iman atau jawab dengan abang jangan main-main. Abang kan siap, abang. Contoh. Cukuplah kot saya dengan gaji ni. Ya ke cukup? Ada orang 1 juta tak cukup? Tak mana tu duk cukup? Ada orang kata 3,000 tak cukup. Kita ingat macam betul 3,000 tak cukup. Ada orang 1 juta tak cukup. Kalau cukup pada angka, maka tak adalah rungutan orang yang duit banyak. Entah berapa lagi tak cukup. Nak lagi 500,000 short. 500,000 short. Kita ingat 500. Kita ni cekau 500 nak cari sana sini. Yang kawan tu 500,000 lagi. Menung ni tak. Dalam sekali, salah kita berhakikat dalam hidup. Ini hakikat sebenar rezeki yang mencukupkan, bukannya duit. Sebab tu, dalam Ramadan yang berbaki 10, kita dah masuk 20 dan malam 21 insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapatlah inti kepada Ramadan. Yakni Ramadan al-Mubarak. Mubarak, barakah. Apa dia? Yang mana kita nak melihat dalam hidup kita yang nak dikejar keberkatan. Keberkatan ni dia akan bertambah ketaatan, bertambah amalan, bertambah kebaikan. Itu az-ziyadatul fil khair. Nampak? Lalu kita taklah sibuk menambah pendapatan. Kita menambah keberkatan di dalam pendapatan. Menambah keberkatan di dalam pendapatan. Ada orang sibuk menambah pendapatan. Tiada keberkatan. Tambahlah kamu sampai ke sudah. Lantak kamu. Ibarat sakarat ni, Allah Akbar. Sakarat ni. Haus. Minumlah banyak-banyak. Waktu tu bukan air yang menghilangkan haus. Allah. Waktu itu bukan air yang menghilangkan haus. Itu adalah iman dan amal. Tu. Jadi jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Kesimpulan ni maksudnya. Kesimpulan. Yang pertama, syariat di dalam kehidupan ini mestilah selari dengan syariat agama. Mesti. Sebagai contoh, apa saja yang kita lakukan mestilah selari dengan apa yang Allah syariatkan. Di mana terletak hukum yang ni. Kita tengok makan minum saja kita dah ingat. Sekarang tak boleh makan haram. Begitu juga dengan perkara-perkara lain. Di situ tertakluk taklif pada yang halal haram. Yang kedua, pada itu ada kekuasaan. Siapakah yang mengatur syariat itu? Syariat agama dan syariat itu. Itulah Allah Rabbul Jalil. Rabbus samawati wal ardh. Maka di situlah akan kita melihat pada konteks yang lebih besar, ini mentauhidkan keseluruhannya ini dengan perbincangan bahawasanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kedua-dua perkara ini syariat Allah yang Allah syariatkan, yang Allah telah taklifkan ke atas kita, yang mesti diterjemahkan dalam syariat kehidupan ini di bawah kekuasaan Allah Rabbul Jalil yang mengatur seluruh ciptaannya, tiada terkecuali walaupun sebesar darah. Tak ada. Jadi di situlah kita membawa hidup kita dengan berjalan dengan kefahaman yang benar, dan dari situlah kita berusaha insya-Allah. Mudah-mudahan pergilah ke tingkatan puasa kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala alaih, khawasul khawas, yakni hati kita tidak lagi disibukkan dengan dunia walaupun tangan kita sibuk bekerja. Bagaimana fikir begitu? Tangan kita menguruskan syariat yang telah ditaklifkan kepada kita, makan minum. Tapi padanya itu kerana ada hukum hakam Allah yang kasih kita makan minum, dan hati kita tidak sibuk lagi yang bagi makan minum. Itu bukan yang kita buat itu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Direct. Kita bekerja siang malam pagi petang mengurus apa yang telah dipertanggungjawabkan sebagai pekerjaan. Padanya itu ada gaji, pada itu ada halal dan haram. Kita berfikirkan keberkatan. Tetapi kita sangat yakin hati kita tak terpengaruh dengan perkara itu, kita melihat yang bagi rezeki Allah. Jadi kita tak berkira-kira untuk mengutamakan dia, yakni Allah dalam semua perkara. Terutama hayya 'alas salah. Ketika Allah panggil solat, maka kita tak akan berkira-kira
untuk mengutamakan seruan itu. Kita walaupun ada perbincangan, ada waktunya, Zuhur sampai ke Asar, tapi kita seboleh-boleh meletakkan waktu yang ada bagiku adalah awal waktu. Letak ke situ. Kita berdoa berharap sebab apa? Kita dah yakin tadi. Rezeki hanya Allah tentukan. Yang kita buat ni, ini tanggungjawab. Amanah yang telah diberikan. Maka kita uruskan dengan sebaik-baiknya kerana padanya ada hukum akal, halal, haram, dosa, pahala. Kan kalau tak buat kan dosa. Ni kamu bekerja main-main ni kenapa? Dah catat dosa. Menyusahkan orang, berbebankan orang, tak boleh. Kita tidak boleh membuatkan orang lain susah sebab kita disebabkan kelalaian. Itu tidak digalakkan, malah bercanggah dengan prinsip Islam. Yang mana kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat pada manusia. Jadi kita buat sebab itu. Sebab apa? Nak menyelamatkan diri daripada kemurkaan Allah. Kalau itu dapat diselarikan, maka dapatlah hidup kita dalam keadaan berbahagia insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup setakat tu dulu. Lagi sekali saya mohon ampun maaf atas segala kekurangan, kesilapan dan kekhilafan diri lah. Kelemahan. Terima kasih sekali kepada semua jemaah yang sudi memberikan komitmen. Allah Ta'ala pilih kita untuk duduk berlama-lamaan di dalam masjid, di dalam masjid. Ini satu anugerah yang besar. Mudah-mudahan Allah pilih kita semua juga insyaAllah untuk masuk dalam syurga firdausinya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bishawab.